Baik, kembali dengan cerita di sebalik berita, saya bawakan kepada anda ini juga yang menjadi tumpuan di platform astroauni.com yang mana saya tunjukkan kepada anda Perdana Menteri Ismail Sabri tiba di Jakarta untuk lawatan rasmi ke Indonesia. Iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba di Jakarta pada Selasa untuk memulakan lawatan rasmi 3 hari ke negara itu, khususnya atas undangan Presiden Joko Widodo. Dan difahamkan juga Perdana Menteri tiba di lapangan terbang antarabangsa Halim Perdana Kusuma Jakarta kira-kira jam 10.10 pagi diiringi oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dan difahamkan juga ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan juga Teknologi Indonesia Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Luar Malaysia Datuk Saifuddin Abdullah yang tiba lebih awal. Turut hadir Kuasausaha Kedutaan Malaysia di Indonesia adalah Muhammad Syafiq dan juga Pengarah Kementerian Luar Indonesia untuk protokol Ivan Bukhari. Ini adalah lawatan sulung Ismail Sabri iaitu Perdana Menteri ke negara jiran itu sejak mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos 2021 dan difahamkan juga antara atau cara lawatan Perdana Menteri termasuklah mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan juga Komuniti Perniagaan Indonesia, Ketua-Ketua Pengarang Media Indonesia dan juga Diaspora Malaysia. Dan kami juga difahamkan Perdana Menteri dijangka akan menyaksikan pemeteraian beberapa memorandum persefahaman dan juga perjanjian di antara kedua-dua buah negara dan juga melawat kemudahan industri pertahanan di Bandung. Jadi untuk waktu ini saya ingin terus bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah kanan politik dan juga hubungan antarabangsa daripada UUM. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Prof, pada waktu ini selain daripada kita melihat kepada perkembangan semasa politik dalam negara, kita juga ingin melihat kepada hubungan antarabangsa. Untuk waktu ini mungkin Prof boleh kongsikan signifikan lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Indonesia. Bagaimana boleh kita fahami secara konteksnya dalam mana kita melihat kepada ke arah memperkukuhkan kerjasama yang sedia ada untuk Kuala Lumpur dan juga Jakarta, Prof? Saya rasakan lawatan ini adalah lawatan yang pertama yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dalam mengeratkan hubungan antara Malaysia dan Indonesia yang mana kita tahu kedua-dua negara ini adalah negara serumpun dan mempunyai hubungan sejarah yang agak lama dan sering kita melihat Indonesia sebagai rakan khususnya dari segi politik dan dagangan dan khususnya dalam konteks terkini apabila kita merasakan bahawa Indonesia sebagai rakan dagangan utama Malaysia juga masa ini yang memerlukan kerjasama secara bersama untuk kita keluar dalam era COVID-19 ini yang mana kita tahu sekarang ini adalah langkah atau susana untuk kita keluar dalam COVID-19 dan juga membuka pasaran. Jadi saya rasa lawatan ini sangat penting oleh Perdana Menteri supaya kita membincangkan bagaimana supaya pertama sekali adalah hubungan ekonomi kita dipertingkatkan dan apa industri ataupun cabaran-cabaran ekonomi yang kita harus saingi secara bersama. Dan juga dalam masa sama kita juga perlu pastikan pasaran kita dibuka dan kita punya sepadan juga dibuka supaya rakyat boleh saling kunjung mengunjungi antara satu sama lain dan seterusnya meningkatkan tahap ekonomi penduduk kedua-dua negara. Jadi saya rasa oleh kerana faktor ini dan peluang ekonomi yang ada dengan kerjasama antara dua negara ini menyebabkan saya rasa lawatan Perdana Menteri kali ini sangat signifikan untuk rakyat Malaysia dan juga rakyat Indonesia untuk bekerjasama dalam mengatasi dan menghadapi era pasca COVID ini. Prof, dalam mana kita melihat kepada hubungan sedia ada perlu diperkukuhkan kerjasama, saya nak bawa Prof untuk kita melihat kepada ke arah untuk kita meneroka lagi peluang-peluang baharu mungkin dalam mana kita berada dalam fasa pemulihan ekonomi khususnya buat Malaysia dan juga Indonesia. Kalau boleh saya nak ambil contoh dalam satu laporan Niki yang mana menyatakan Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pada kedudukan teratas dalam indeks pemulihan COVID-19 dan ini juga berdasarkan kadar jangkitan, vaksinasi dan juga pergerakan sosial.
Mungkinkah ini pada dalam lawatan rasmi 3 hari ini, mungkinkah ini sebenarnya peluang secara khususnya buat delegasi Malaysia yang berkesempatan dalam lawatan rasmi 3 hari ini untuk menyelami dan juga berkongsi tentang pengalaman yang daripada Jakarta sendiri dalam mana berjaya dalam memerangi wabak dan juga pemulihan pandemik seperti mana yang telah pun dipetik dalam laporan yang saya bacakan sebentar tadi? Sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh Indonesia untuk mengatasi isu COVID ni sebenarnya mereka juga belajar daripada Malaysia kan. Yang mana kita pada peringkat awal ketika gelombang pertama, kita antara negara yang sangat cemerlang untuk berhadapan dengan COVID-19 kan. Dan Indonesia sebenarnya belajar daripada kita kan. Jadi sekarang ni apabila kita pula menghadapi cabaran yang sangat besar dalam gelombang kedua, ketiga sebagainya, tapi Indonesia telah belajar dan tahu macam mana mengendalikan COVID-19 ini. Dan sekarang ni saya rasa cabaran yang paling utama ialah mungkin kerjasama dari segi mungkin vaksin kan, dari segi pengurusan berkaitan dengan hal-hal yang bersangkutan lah, khususnya berkaitan dengan ekonomi lah pasca saya rasa pasca COVID ini. Sebab dari segi pengurusan cara untuk mengendalikan COVID ini saya rasa sikit sebanyak kita sebenarnya sudah hampir sama lah taraf ataupun level dengan Indonesia. Cuma dari segi ekonomi ni, macam mana nak mengatasi masalah rakyat yang tidak ada peluang ekonomi kerana masalah yang dibebani oleh COVID ini. Jadi mengharapkan dengan kerjasama lebih erat dengan Indonesia dalam beberapa industri lah. Khususnya yang dinyatakan tu seperti pertahanan kan. Dan juga ada industri halal misalnya yang perlu diterokai lah antara kedua negara, dan juga perbankan dan kewangan. Jadi industri-industri ini mungkin boleh membantu sekiranya ada kerjasama yang lebih erat antara kedua negara, dan ini akan merancangkan ekonomi antara kedua negara lah. Sekiranya ada saling pelaburan dilakukan oleh kedua negara lah. Maksudnya pelaburan daripada Malaysia ke Indonesia dan Indonesia juga ke Malaysia. Yang mana kita tahu bahawa pelaburan Malaysia di Indonesia banyak dari segi pelarangan, dari segi pelbagai industri, khususnya dari segi industri kewangan yang saya sebutkan tadi kan. Jadi saya rasa ini akan diteruskan pada masa akan datang. Prof, saya ada punya masa lebih kurang daripada 2 minit sebenarnya. Mungkin pada waktu ini, sebelum ini pernah juga dimaklumkan oleh Perdana Menteri sendiri apabila bertemu dengan Presiden Jokowi pada waktu ini, antara fokus perbincangan beliau adalah bagaimana untuk memajukan kawasan-kawasan yang terletak berhampiran dengan sempadan Sabah dan juga Sarawak dengan Kalimantan, Indonesia. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan dengan Prof mengenai pentingnya dalam mana melihat kepada pembangunan dan juga kemajuan khususnya melihat kepada kawasan-kawasan yang berhampiran yang saya sebutkan tadi di Sabah dan juga Sarawak dan juga Kalimantan ini. Saya rasa kita semua umumnya kita tahu bahawa Indonesia bercadang untuk memindahkan ibu kotanya daripada Jakarta ke Kalimantan Timur. Jadi ini akan beri impak langsung kepada pembangunan di Sabah dan juga di Sarawak. Dikala kita juga membangunkan lebuh raya Trans Borneo yang mana sepanjang lebuh raya itu akan dibangunkan industri-industri di Sabah dan Sarawak lah. Jadi reflect kepada pembangunan itu juga akan beri kesan pada Indonesia juga dalam masa yang sama. Jadi saya rasa perundingan yang akan berlaku antara Malaysia dengan Indonesia sebenarnya ingin supaya Indonesia juga boleh bekerjasama dengan Malaysia untuk melabur dalam industri yang dibangunkan di sepanjang lebuh raya tersebut. Di samping kita juga akan terlibat sama dalam membangunkan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Jadi ini hubungan dua hala yang saya rasa sangat signifikan pada masa kini untuk dibincangkan kerana ia memberi kesan langsung kepada hubungan Malaysia dan Indonesia pada masa akan datang dan juga pembangunan ekonomi kedua negara ini, khususnya melibatkan Sabah dan Sarawak. Jadi itu saya rasa perbincangan dan lawatan Perdana Menteri di Indonesia kali ini adalah sangat penting untuk menentukan agenda semangat serumpun antara kedua-dua negara. Okey, baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Prof Doktor adalah pensyarah kanan politik dan juga hubungan antarabangsa daripada Universiti Utara Malaysia UUM yang mana berkongsi pandangan melihat kepada pentingnya dan juga signifikannya lawatan rasmi 3 hari oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob ke Indonesia. Baik, setakat ini saja cerita di Super Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.